sekarang kita akan bersama dalam segmen wawancara iaitu mengenai dengan mesyuarat ASEAN TOM 2021 dan kita bawakan ke studio pagi ini dua orang narasumber kita yang akan membicarakan dan juga akan memberikan pencerahan mengenai dengan mesyuarat ASEAN TOM 2021 ini. Jadi saya serahkan dulu kepada rakan serga saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Is. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Tuan Mr. Christopher Ng Ming Yew iaitu pemangku Ketua Pegawai Undang-Undang Jabatan Undang-Undang Autoriti Kebangsaan, Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar, dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Daengku Nurul Nazirah binti Pengiran Haji Abdul Rahman iaitu Pegawai Radiasi 2 Jabatan Radiasi Autoriti Kebangsaan, Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Christopher, how are you? I'm okay, I'm good, thank you. Sihat. Yes. Kita ucapkan selamat datang ke studio pagi. Terima kasih. Ya, jadi kita ingin berkongsi dululah ya bersama dengan penonton kita di luar sana. Ya, jadi Auda, seperti yang sedia maklum, negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah serta pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 akan menganjurkan mesyuarat tahunan ASEAN TOM kali yang ke-8 ya. Dan Auda, mesyuarat ini akan dipengerusikan oleh Jabatan Radiasi di Autoriti Kebangsaan, Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar iaitu SHINA dengan sokongan dari Kementerian Tenaga. Dan mesyuarat ini akan diadakan selama 5 hari bermula pada 5 Julai hingga 9 Julai 2021 di Pusat Konvensyen Antarabangsa ICC. Dan berikutnya, Auda, peserta mesyuarat akan terdiri daripada wakil dari ahli-ahli anggota ASEAN, rakan-rakan dialog dan persatuan-persatuan antarabangsa yang berkepentingan. Itu dia sedikit latar belakang yang kita terima ya daripada kedua tetamu kita. Terima kasih di atas perkongsiannya. Silakan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita akan bersama dengan Puan Daengku Nurul Nazirah ya. Jadi kami difahamkan bahawa negara Darussalam akan menganjurkan mesyuarat tahunan ASEAN TOM kali ke-8 ya dari 5 hingga 9 Julai 2021 secara maya. Jadi bolehkah ya Puan Daengku berkongsi bersama dengan penonton kita dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan mesyuarat ini dan apakah itu ASEAN TOM ini? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu bagi mewakili Autoriti Kebangsaan, Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar SHINA, kami ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei di atas kesempatan yang telah diberikan kepada pihak SHINA untuk memberi keterangan lebih lanjut tentang ASEAN TOM pada pagi ini. Mesyuarat selama 5 hari ini akan diadakan bermula 5 hari bulan Julai 2021 bersamaan dengan 24 Zulkaidah 1442 Hijrah di Pusat Konvensyen Antarabangsa secara maya. Ianya akan dipengerusikan oleh Jabatan Radiasi SHINA dengan sokongan dari Kementerian Tenaga. Peserta mesyuarat akan terdiri daripada wakil ahli-ahli negara anggota ASEAN TOM, rakan-rakan dialog dan persatuan-persatuan antarabangsa yang berkepentingan. Jadi, apakah itu ASEAN TOM? ASEAN TOM adalah sebuah rangkaian badan-badan pengawaselia bagi tenaga atom dari negara-negara ASEAN yang telah ditubuhkan pada tahun 2013. Maklumat penubuhannya ialah untuk meningkatkan aktiviti pengawasaliaan dan mengukuhkan isu keselamatan, sekuriti dan kawal gunaan bahan nuklear di rantau ASEAN. Melalui mesyuarat tahunannya, ianya akan dapat menjalankan peranannya sebagai landasan untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman antara pakar-pakar dan badan-badan pengawasaliaan nuklear dan radiasi serta memberi ruang dan peluang bagi membincangkan pendekatan ke arah meningkatkan keupayaan negara di rantau ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. Ya, alhamdulillah. Itu dia sedikit tapi kita ketahui bersama mengenai dengan mesyuarat ini yang akan diadakan pada 5 hingga 9 Julai dan sedikit kita mengetahui ya apa itu sebenarnya ASEAN TOM. Terima kasih Puan.
Dan seterusnya Is. Ya, kita beralih pula Auda bersama dengan Mr. Christopher, mungkin dapat menjelaskan ya. Kita ingin mengetahui apakah topik-topik yang akan dibincangkan sewaktu mesyuarat itu diadakan nanti. Silakan. Terima kasih Tuan Is atas pertanyaan bis kita mengenai ASEAN Tom. Di antara topik-topik yang akan dibincangkan dalam mesyuarat ASEAN Tom kali ke-8 yang akan dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam adalah program-program pembangunan kapasiti dan pelaksanaan projek seperti bengkel kebangsaan dan serantau mengenai beberapa bidang yang bermanfaat seperti sains dan teknologi, keselamatan, security dan kawal gunaan bahan radiasi. Tujuan bengkel-bengkel kebangsaan dan serantau tersebut adalah untuk meningkatkan keupayaan negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan pengawalseliaan aktiviti-aktiviti radiasi di negara masing-masing. Selain daripada itu, pihak China bagi mewakili negara Brunei Darussalam akan membincangkan beberapa projek kerjasama yang berkepentingan di peringkat antarabangsa yang melibatkan rakan-rakan dialog seperti International Atomic Energy Agency atau IAEA, Kesatuan Eropah atau European Union dan negara-negara serantau seperti Republik Korea. Di samping itu, perkembangan pelaksanaan aktiviti di bawah Plan Kerja 5 Tahun ASEAN Tom dan projek-projek di bawahnya juga akan dibincangkan pada mesyuarat tersebut. Ya, jadi itulah antara topik-topik yang akan dibincangkan nanti di mesyuarat ASEAN Tom 2021. Jadi kita beralih semula kepada Dayangku Nurul Nazira. Jadi mungkin boleh berkongsi antara faedah yang dapat diraih oleh negara kita dari mesyuarat ASEAN Tom ini nanti. Silakan. Baiklah, mesyuarat ini merupakan satu peluang untuk negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN Tom untuk meneraju perbincangan dan mendorong ASEAN Tom ke arah hala tuju yang akan memberi banyak manfaat bukan saja kepada negara kita ni, negara Brunei Darussalam, malahan kepada semua negara-negara ASEAN yang lain dari segi mengukuhkan keselamatan dan sekuriti nuklear di rantau ini. Memandangkan jua bidang nuklear dan radiasi adalah salah satu bidang sains dan teknologi yang berkepentingan tinggi dan berkembang pesat di seluruh dunia ketika ini, penggunaan teknologi nuklear ini dapat dijana dalam membantu negara Brunei Darussalam meningkatkan keselamatan kesempatan negara. Aplikasinya di bidang industri, pertanian, perubatan dan warisan budaya. Ia juga menerokai terus peluang-peluang yang dapat mendukung inisiatif-inisiatif perindustrian wawasan 2035. Ya, kalau kita lihat memang banyak faedah-faedah yang dapat diperolehi oleh negara kita dari mesyuarat ASEAN Tom ini Betul sekali. Ya, jadi Auda, kita baru saja bersama dalam segmen wawancara mengenai dengan mesyuarat ASEAN Tom 2021. Sekali lagi kita perkenalkan tetamu kita yang mulia, itu bersama dengan Mr. Christopher Ng Ming Yew dan juga Puan Dayangku Nurul Nazira binti Pengira Haji Abdul Rahman. Baik, kita beralih kembali bersama dengan Mr. Christopher. Baik, kita ingin mengetahui pula akan memandangkan mesyuarat ini akan dipengerusikan oleh Jabatan Radiasi di China ya. Jadi bolehkah Tuan dan mungkin Dayangku dapat menjelaskan, memberikan sedikit sebanyak peranan dan fungsi jabatan ini? Silakan. Untuk makluman orang ramai sama penonton pada hari ini, Jabatan Radiasi adalah sebuah jabatan di bawah Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar. Atau dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai Safety Health Environment National Authority atau SHENA. SHENA adalah satu badan berkanun yang ditubuhkan setelah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 6 hari bulan Oktober 2018 melalui Perintah Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar 2018. Di antara undang-undang di bawah bidang kuasa China adalah Perintah Perlindungan Radiasi, iaitu di dalam bahasa Inggeris sebagai Radiation Protection Order 2018. Ianya memberi kuasa dan tanggungjawab kepada Jabatan Radiasi di China untuk mengawal selia aktiviti-aktiviti berkaitan dengan radiasi mengion atau ionizing radiation di negara Brunei Darussalam.
Peranan dan fungsi Jabatan Radiasi termasuk memberi bimbingan dan nasihat mengenai isu-isu berkaitan dengan radiasi dan mewakili negara Brunei Darussalam dalam pembincangan dan perundingan konvensyen dan perjanjian antarabangsa berkaitan dengan bahan radiasi. Oleh itu, Mesyuarat ASEAN TOM kali ke-8 merupakan salah satu daripada mesyuarat yang disertai oleh negara Brunei Darussalam untuk menukar pandangan dan amalan terbaik dalam bidang pengawal seliaan radiasi. Ya, baik ya. Dan alhamdulillah itu antara fungsi dan juga peranannya Jabatan Radiasi. Jadi tadi Tuan ada menyebut mengenai dengan radiasi mengion. Jadi kita akan beralih ni kepada Puan Dayanku Nurul Nazira. Jadi Puan mungkin boleh kongsi, mungkin ada penonton kita mungkin tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan radiasi mengion ini. Okey. Untuk maklumat orang ramai, radiasi mengion kadang-kadang disalahfaham sebagai radiasi yang dikaitkan dengan telefon bimbit atau televisyen. Ada juga sebagai microwave. Tetapi sebenarnya radiasi mengion adalah sejenis radiasi yang mampu memberikan kesan buruk kepada kesihatan tubuh badan jika terlebih dedahan. Contoh ialah seperti pengimbas X-ray di lapangan terbang, hospital dan juga bahan radioaktif yang digunakan oleh industri minyak dan gas untuk memastikan yang aset-aset tertentu adalah dalam keadaan yang baik. Oh, jadi itu yang dimaksudkan dengan radiasi mengion ya. Ianya dapat memberikan kesan buruk kepada tubuh badan kita ya jika terdedah, mungkin terdedah lah. Terdedah dari radiasi mengion. Ya. Baik, kembali kita bersama dengan Mr. Christopher pula ya. Jadi kita ingin mengetahui bagi pihak jabatan, bagaimanakah pihak jabatan iaitu Jabatan Radiasi memastikan bahawa setiap aktiviti radiasi di negara Brunei Darussalam ini adalah terkawal menurut Perintah Perlindungan Radiasi 2018. Silakan. Terima kasih. Seperti yang diterangkan tadi, Perintah Perlindungan Radiasi 2018 telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 8 hari bulan Disember 2018. Perintah ini mengandungi peruntukan untuk pengawalan kemasukan, pengeluaran, penjualan, pengangkutan dan penyimpanan bahan radioaktif dan alat-alat terkawal. Ianya juga memberi kuasa kepada pegawai radiasi di China untuk menguatkuasakan pelaksanaan perintah ini. Perintah ini menekankan bahawa mana-mana syarikat atau individu yang berurusan dengan bahan-bahan radioaktif atau alat-alat terkawal mestilah mendapati lesen daripada Jabatan Radiasi di China. Sekiranya sebagai misalan, sebuah syarikat ingin membawa masuk mesin pengimbas X-ray, mesti terlebih dahulu mendapatkan dan menghadapkan permohonan ke Jabatan Radiasi China untuk diluluskan sebelum aktiviti-aktiviti itu dapat dimulakan. Sekiranya aktiviti berkaitan dengan bahan radioaktif atau alat-alat terkawal digunakan tanpa lesen, ianya merupakan satu kesalahan besar di bawah Perintah Perlindungan Radiasi 2018. Di bawah perintah ini, mana individu-individu atau syarikat-syarikat yang didapati melanggar undang-undang tersebut boleh disabitkan sekiranya dihadapkan ke mahkamah di antara 100,000 atau 10 juta ringgit Brunei, dan untuk individu boleh dipenjarakan selama 1 hingga 5 tahun. Oleh itu, peranan Jabatan Radiasi adalah untuk memastikan bahawa aktiviti-aktiviti yang melibatkan radiasi mengion ini dilakukan secara selamat untuk perlindungan pekerja, untuk orang awam dan juga alam sekitar. Melalui beberapa cara iaitu pengeluaran lesen radiasi, pendaftaran terhadap semua pekerja radiasi dan lawatan pemeriksaan ke semua fasiliti-fasiliti radiasi. Ya, sangat serius sekali ya. Dapat seperti yang dijelaskan tadi ya, bukan jumlah yang sedikit ya tuan ya. Baik, silakan Intan. Ya, jadi kita akan beralih kepada Puan Dayanku Nurul Nazira. Jadi Puan mungkin boleh kongsi bersama dengan penonton kita, adakah sistem perundangan di negara Brunei Darussalam ini mengikut amalan perundangan di peringkat antarabangsa? Macam mana? Baiklah, untuk maklumat bersama, negara Brunei Darussalam, negara kita merupakan ahli kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa atau dikenali sebagai International Atomic Energy Agency (IAEA) semenjak tahun 2014. Keahlian ini turut disertai oleh negara-negara ASEAN yang lain. Oleh demikian,
sistem perundangan negara kita adalah selaras mengikut amalan perundang yang disyorkan oleh IAEA. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kepada penonton kita yang ingin mengetahui ataupun ingin mengetahui sebarang maklumat yang lebih lanjut mengenai dengan Jabatan Radiasi, mungkin ada tempat untuk mereka hubungi macam mana? Terima kasih Intan. Sekiranya orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peranan dan fungsi Jabatan Radiasi atau maklumat mengenai ASEANTOM, bolehlah melayari laman sesawang Shina atau webpage Shina iaitu www.shina.gov.bn. Untuk sebarang pertanyaan seperti pertanyaan mengenai lesen radiasi atau maklumat umum untuk syarikat-syarikat atau individu-individu mengenai bahan radiasi atau alat terkawal, boleh email kepada radinfo@shina.gov.bn, radinfo@shina.gov.bn atau menghubungi terus di talian 238-2000 pada waktu pejabat. Jadi itulah kurang lebih kita yang ingin mengetahui sebarang maklumat dan sebagainya. Habis kita boleh menghubungi di talian 238-2000 ataupun kita boleh melayari laman sesawang di www.shina.gov.bn ataupun kita boleh mengikuti aplikasi Facebook dan juga Instagram di shina.gov.bn ya. Dan Sekiranya boleh mengetahui dengan lebih lanjut lagi menerusi Radiological Emergency Hotline pada di talian 73702400 ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi semoga dengan adanya perkongsian yang telah dibawakan oleh dua orang narasumber kita itu cukup jelas dan dapat kita ni fahamilah ya Auda ya. Alhamdulillah. Dan kita Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada terutama sekali kepada kedua tetamu kita ya Intan ya. Itu bersama dengan Mr. Christopher Ng Ming Yung merupakan pemangku Ketua Pegawai Undang-Undang Jabatan Undang-Undang Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar, dan juga kepada tamu kita yang mulia Dayangku Nurul Nazira binti Pangeran Haji Abdul Rahman merupakan Pegawai Radiasi 2 Jabatan Radiasi Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar. Sekali lagi Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Auda. Alhamdulillah, Auda tidak bersedia kita ikuti bersama mengenai dengan wawancara mesyuarat ASEANTOM 2021 yang akan diadakan nanti selama 5 hari bermula pada 5 hingga 9 Julai 2021 di Pusat Konvensyen Antarabangsa ICC Brakas. Jadi banyak topik-topik yang akan dibincangkan nanti dan peserta mesyuarat akan terdiri daripada wakil dari ahli-ahli anggota ASEAN, rakan-rakan dialog dan juga persatuan antarabangsa yang berkepentingan. Jadi ia merupakan satu segmen iaitu wawancara yang cukup menarik untuk kita ni ketahui bersama ya. Betul sekali. Baik Auda, nanti kita akan mengikuti satu package program, tapi sebelum kita bersama dalam package program kita, saya ingin tanya pada Intan, kalau Intan sendiri untuk memanjakan diri ataupun meluangkan masa ya dalam kita ni merawat diri kita ni lah ya. Kadang-kadang tadi peruntukkan masa untuk merawat diri kita ni kan. Intan lebih suka cara yang tradisional ataupun mungkin dengan cara yang moden? Yang tradisional. Tradisional ya. Biasanya Sebab apa tu? Apa? Sebab apa tu? Sebab ia lebih kepada alami lah betul, ya. alami sendiri.